Hai dan salam sejahtera. Saya Ahmad Faisal bin Rosli, pelajar PDPP Bahasa Melayu Kumpulan 1. Okey, pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada anda sebuah bahan bantu mengajar multimedia interaktif yang telah saya cipta dan bangunkan menggunakan platform Microsoft PowerPoint. Okey. Bahan multimedia interaktif yang telah saya cipta ini boleh digunakan pakai oleh murid-murid sekolah rendah tahun 5 untuk mempelajari mata pelajaran bahasa Melayu baik dari segi tata bahasa, pemahaman maupun penulisan. So, stay tuned. Okey, hai, bertemu kita kembali. Okey, seperti yang anda lihat di paparan skrin anda sekarang, ini merupakan bahan multimedia interaktif pembelajaran yang telah saya cipta dan binakan melalui platform Microsoft PowerPoint. Saya telah memilih untuk mencipta bahan bantu mengajar multimedia interaktif ini dalam platform Microsoft PowerPoint kerana ianya sesuailah digunakan oleh khususnya murid-murid yang berada di pedalaman dan murid-murid yang tidak mempunyai akses online untuk menggunakan platform PowerPoint ini secara luar talian. Okey. Sebelum memulakan saya memulakan slideshow untuk melihat bagaimanakah ia berfungsi, saya ingin menerangkan beberapa elemen multimedia yang telah saya masukkan ke dalam keseluruhan slide ini, iaitu saya telah memasukkan beberapa elemen multimedia seperti teks, grafik, audio dan animasi. Kesemua elemen ini amat penting bagi menarik minat dan perhatian muridlah untuk belajar dengan seronok. Sebagai contoh, pada paparan dan keseluruhan slide ini, saya telah memasukkan teks penerangan yang jelas dan menyeluruh kepada pengguna. Di samping penggunaan teks yang menarik dengan warna dan dianimasikan dengan supaya dapat menarik minat perhatian pengguna. Okey. Sebagai contoh, hai, selamat datang ke pembelajaran multimedia interaktif Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Untuk memulakan pembelajaran, sila tekan butang start di bawah. Saya telah menggunakan teks yang ringkas tetapi padat. Saya menggunakan style tulisan iaitu Comic Sans yang memudahkan murid untuk membaca dan menggunakan warna yang berkesesuaian. Pada paparan ini dan keseluruhan slide ini juga saya telah memasukkan audio untuk membantu proses penyampaian persembahanlah agar ianya lebih mantap dan berkesan. Okey, saya telah menggunakan hanya satu audio sahaja untuk dimainkan sepanjang slide ini untuk mengelakkan kebosanan kepada murid dan saya telah menetapkannya pada tahap volume yang rendah supaya tidak mengganggu pembelajaran multimedia interaktif ini. Selain itu juga saya telah memasukkan elemen multimedia seperti animasi digital untuk membantu menyediakan persekitaran pembelajaran secara maya dengan berkesan dan ia juga turut memudahkan proses penerangan konsep ataupun demonstrasi sesuatu kemahiran, contohnya animasi melibatkan persembahan secara visual dan dinamik bagi mempercepatkan proses pemahaman serta mengekalkan maklumat tersebut dalam tempoh masa yang lama dalam ingatan. Animasi yang telah saya masukkan pada bahan bantu mengajar yang telah saya cipta ini adalah seperti format GIF, iaitu Graphic Interchange Format. Selain itu, saya telah memasukkan juga sedikit animasi dalam pergerakan teks dan juga sedikit transition dalam transition penukaran slide. Okey. Okey, saya akan mulakan slideshow untuk melihat bagaimanakah bahan bantu mengajar ini berfungsi. Okey, seperti yang anda dengar, apabila buka sahaja slideshow, maka kedengaran audio yang sangat menceriakan dan menyeronokkan untuk menarik minat murid untuk belajar. Okey, di paparan ini, untuk memulakan pembelajaran, murid hanya perlu tekan butang start dan dia akan terus dibawakan ke laman paparan menu ini. Di paparan menu ini, saya telah menyediakan beberapa bahan ataupun bahan untuk murid akses sebagai bahan sokongan pembelajaran. Contohnya, bahasa Melayu terbahagi kepada dua, tata bahasa dan penulisan. Maka murid boleh akses nota dalam tata bahasa dan penulisan. Sebagai contoh, kita akses tata bahasa, maka murid hanya perlu tekan button ini, tata bahasa, dan dia akan terus dibawakan ke paparan menu tata bahasa. Di sini murid
boleh lihat terdapat banyak topik yang boleh dibaca oleh murid. Di sini saya telah memasukkan animasi GIF untuk menarik, untuk menjadikannya yang lebih menarik. Dan di sini juga seperti anda lihat ada home button dan quit. Home button ini bila kita tekan dia akan pergi semula ke paparan tadi. Okey, manakala quit button pula dia akan pergi ke slide yang terakhir. Itu nanti kita akan tekan apabila pembelajaran tamat. Okey, sekarang ni kita akan pergi ke tata bahasa untuk melihat nota yang saya sediakan, beberapa nota yang telah saya sediakan. Okey, sebagai contoh, apabila murid ingin akses untuk membaca kata nama am, mereka hanya perlu tekan ini, kata nama am, dan dia akan terus dibawakan ke laman ini. Dan di sini saya telah memasukkan video yang saya telah download daripada Learning Pod, nama YouTube Learning Pod, dan saya telah download dan masukkan dalam slide ini. Dan di sini murid boleh menonton apakah yang dimaksudkan dengan kata nama am. Okey, kita lihat notanya. Maafkan saya, kita lihat balik nota tersebut. Setiap pagi Isnin, Aiman akan mengikuti perhimpunan pagi di sekolahnya. Pada minggu ini, guru petugas memilih tema perpaduan. Tahukah anda perkataan perhimpunan dan perpaduan merupakan kata nama am tak hidup, bukan institusi abstrak? Apakah kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak? Mari kita pelajarinya. Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak merujuk benda atau perkara yang tidak hidup dan abstrak. Abstrak ialah sesuatu benda yang tidak dapat dilihat dan disentuh atau bukan benda yang nyata. Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak terbahagi kepada dua, iaitu berbilang dan tak berbilang. Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang merujuk benda atau perkara yang tidak hidup dan abstrak tetapi boleh dibilang. Boleh dibilang bermaksud dapat disertai oleh kata bilangan sebelum kata nama tersebut. Contohnya, setiap pendapat. Kata pendapat boleh dibilang dengan menggunakan kata bilangan setiap. Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang pula merujuk benda atau perkara yang tidak hidup dan abstrak tetapi tidak dapat dibilang. Contohnya, angin dan keindahan. Kita tidak boleh membilang angin dan keindahan, bukan? Baiklah, mari teruskan pembelajaran agar anda semakin mahir. Okey, setelah murid selesai menonton bahan nota ini dan ingin ke topik yang seterusnya, murid hanya perlu tekan button ini. Untuk ke topik yang seterusnya, tidak perlu lagi ke home button, ke paparan ini semula. Murid boleh sahaja untuk menekan button ini ke topik yang seterusnya. Dan sekiranya murid ingin kembali ke topik yang tadi, topik yang sebelum ini, murid hanya perlu tekan button ini untuk kembali semula ke topik yang tadi. Okey, apabila selesai melihat semua nota ini dan murid hanya perlu tekan button home untuk kembali semula ke paparan ini dan kembali semula ke paparan menu untuk mempelajari berkenaan tentang penulisan pula. Okey, bila tekan butang penulisan tadi, di sini saya telah sediakan beberapa topik lah untuk murid, membantu murid untuk pembelajaran. Sebagai contoh, bina ayat. Sebagai contoh, saya tekan topik ini. Okey, video ini akan automatik dimainkan apabila murid menekan butang tadi lah. Okey, seterusnya
saya akan menunjukkan kepada anda berkenaan kuis pula. Bagaimana kuis ini berfungsi. Saya telah membina kuis ini di PowerPoint di dalam bahan ini jugalah. Okey, ini merupakan paparan untuk murid bermain kuis. Di sini saya memasukkan beberapa animasi untuk menarik minat murid dan untuk memulakan kuis, murid hanya perlu tekan start. Di sini dia akan dibawakan ke soalan yang pertama. Okey, contoh Cikgu Faizal menampilkan poster infografik berkaitan COVID-19, tempat kosong, papan kenyataan sekolah. Bagi menjawab soalan ini, murid hanya perlu meneka jawapan yang betul. Sekiranya, okey, sebagai contoh, kita tekan jawapan ini. Sekiranya jawapan yang salah, maka ia akan timbul animasi salah tadi. Sekiranya ianya jawapan yang betul, maka ini akan muncul untuk membawa murid ke soalan yang seterusnya. Di dalam bahan ini saya telah menyediakan 10 soalan sebenarnya untuk membantu murid untuk menarik minat murid untuk belajar. Okey, macam biasa juga kita perlu cari jawapan ke paparan yang seterusnya. Okey. Sekiranya murid ingin kembali ke paparan utama, maka murid hanya perlu tekan button home. Manakala sekiranya murid ingin menamatkan pembelajaran, maka dia perlu tekan button quit. Okey, kita kembali semula ke paparan utama. Di sini di dalam di sini saya telah menyediakan button activity. Di activity ini saya telah memasukkan video yang telah saya buat menggunakan render forest dan juga telah memasukkan audio iaitu suara saya sendiri untuk menerangkan kepada murid berkenaan aktiviti, nota aktiviti dan juga aktiviti yang boleh dimainkan oleh murid-murid di rumah. Okey, kita tengok. Selamat pagi semua murid-murid. Apa khabar kamu semua hari ini? Sehat? Cikgu harap kamu semua sehat ya. Okey, hari ini kita akan belajar kemahiran bertutur, iaitu kamu semua perlu bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Selain itu, kamu juga perlu bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang... Okey, aktiviti yang pertama kamu kena bermain eksperimen sains iaitu membuat... Okey, aktiviti yang kedua pula ialah kamu bermain kad puzzle bergambar. Okey, itu adalah beberapa video aktiviti yang telah saya masukkan untuk murid boleh akses. Okey, seterusnya apabila pembelajaran selesai dan murid ingin namatkan, murid hanya perlu tekan quit dan dia akan dibawakan ke slide yang terakhir iaitu pembelajaran tamat. Sekian, terima kasih. Okey, sekiranya murid ingin memulakan kembali pembelajaran, maka dia hanya perlu tekan home button. Okey, di sini juga saya telah sediakan butang ini iaitu rujukan untuk murid-murid boleh sekiranya murid ingin akses lebih banyak video pembelajaran, maka murid hanya perlu tekan klik link ini dan dia akan terus dibawakan ke... Okey, murid hanya perlu tekan link ini dan dia akan terus dibawakan ke paparan laman YouTube inilah untuk murid mengakses lebih banyak lagi tentang video pengajaran. Saya cadangkan murid untuk belajar melalui video kerana melalui video dia senang untuk difahami berbanding dengan tulisan, kan? Okey, di sini adalah laman YouTube yang murid boleh akses. Okey, seterusnya kembali ke ni. Okey, di sini juga murid juga boleh mengakses nota dan bahan pembelajaran di mana murid boleh mendownload sebenarnya mendownload nota-nota yang berkenaan tentang
topik. Sebagai contoh, bila kita tekan ini, dia akan downloadlah nota yang sesuai untuk murid membacanya. Okey, kembali semula ke bahan bantu tadi. Okey, selesai saja. Itu sahaja ini sahaja bahan bantu mengajar yang telah saya ciptakan untuk murid belajar, dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.